Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syamimi Farhana binti Tik, pelajar sarjana Teknologi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Okay, pada hari ini saya akan membuat refleksi berkaitan dua topik yang telah dipelajari di dalam kursus teknologi dan reka bentuk media. Okay, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa yang telah dipelajari di dalam topik teks dan juga animasi. Selain itu, saya juga akan menerangkan tentang refleksi tentang kepentingan elemen ini di dalam bidang pendidikan. Okay. Seperti yang semua maklum, multimedia berasal daripada perkataan multi dan juga media. Multi bermaksud banyak, manakala media bermaksud tempat ataupun medium yang digunakan untuk menyampaikan sesebuah informasi. Kelima elemen penting dalam penghasilan sesebuah multimedia adalah yang pertama elemen teks, yang kedua gambar ataupun grafik, yang ketiga suara ataupun audio, yang keempat video dan yang kelima adalah animasi. Okay, topik pertama yang saya akan kumpaskan adalah elemen teks. Okay, teks merupakan satu elemen yang lazim digunakan di dalam menyampaikan sesebuah maklumat. Teks juga boleh digabungkan dengan elemen media yang lain supaya maklumat yang hendak disampaikan lebih jelas dan juga lebih berkesan. Okay, di dalam topik ini, saya telah mempelajari tentang tipografi, muka type dan juga font. Okay, berikut adalah merupakan perbezaan antara jenis muka dan juga font yang biasa kita gunakan. Okay, typeface ataupun jenis muka seperti contoh Times New Roman, Arial dan juga Verdana. Manakala font adalah bold ataupun italic. Okay, berikut adalah tiga kategori utama muka type iaitu serif, sans serif dan juga dekoratif. Serif merujuk kepada garisan lengkungan ataupun ekor yang terdapat pada penghujung sesebuah aksara. Lengkungan ataupun ekor ini dikatakan dapat membantu dalam penyediaan keselesaan dalam proses pembacaan terutamanya teks di dalam bentuk bercetak. Okay, contoh rupa type serif adalah Times New Roman yang biasa kita gunakan. Penggunaan serif biasanya digunakan di dalam penyediaan teks yang panjang. Okay, kategori yang kedua adalah sans serif. Sans di dalam bahasa Perancis bermaksud tiada. Manakala sans serif adalah merujuk kepada muka type yang tidak mempunyai lengkungan ataupun tidak mempunyai ekor di hujungnya. Contoh rupa type sans serif yang biasa kita gunakan adalah Arial ataupun Optima. Biasanya sans serif digunakan pada ayat yang pendek ataupun tajuk utama untuk menarik perhatian. Okay, manakala kategori yang ketiga adalah dekoratif. Okay, dekoratif adalah muka type yang mempunyai unsur sastra lama dan berbentuk berbunga-bunga. Muka type ini tidak sesuai digunakan sebagai muka type utama walaupun ianya kelihatan cantik. Ini adalah kerana di dalam proses penyaluran maklumat, ianya agak sukar untuk dibaca. Okay, contoh muka type jenis ini adalah Black Knight ataupun Engravers. Okay, berikut merupakan gaya font ataupun font style yang biasa kita gunakan, iaitu boldface, italic dan juga underline. Selain itu, terdapat juga gaya font yang lain yang boleh ditambah di dalam software komputer anda iaitu underlining. Okay, banyak elemen teks digunakan dalam sistem pendidikan seperti di dalam penyediaan sesebuah modul pembelajaran, bahan pembentangan, buku ataupun poster,
dan juga kertas peperiksaan. Berikut merupakan kebaikan dan juga keburukan elemen teks. Kebaikannya adalah ianya murah untuk dihasilkan, membentangkan idea secara berkesan, lebih jelas daripada media yang lain, ianya juga senang diubah dan juga dikemas kini. Manakala keburukannya adalah kurang diingati jika petikannya terlalu panjang dan juga ianya memerlukan perhatian yang lebih daripada pengguna. Penerangan melalui teks di dalam sesebuah multimedia dapat memberi pemahaman yang lebih di dalam sesuatu perkara. Sebagai contoh penggunaan teks di dalam bidang pendidikan adalah dalam penyediaan kertas peperiksaan atau juga surat makluman kepada pelajar. Penggunaan jenis font dan juga gaya font amat penting. Ianya adalah untuk memastikan maklumat tersebut dapat disampaikan dengan cara lebih berkesan. Bagi media bercetak seperti ini, muka type biasanya digunakan adalah jenis sans serif di kepala surat dan juga tajuk untuk menarik perhatian. Manakala bagi info yang panjang pula, biasanya digunakan muka type jenis serif kerana ianya membantu keselesaan mata pembaca. Manakala elemen yang hendak ditekankan akan diboldkan. Manakala penggunaan teks di dalam talian ataupun online display seperti slide pembentangan. Teks yang digunakan haruslah sesuai agar penonton tidak mengantuk dan juga hilang fokus semasa pembentangan dijalankan. Penggunaan typeface sans serif sering digunakan di mana saiz pada tajuk dibesarkan dan ditambahkan dengan persembahan gaya font seperti boldface dan juga underline digunakan bagi mewujudkan penekanan bagi topik tersebut. Di sini, saiz teks amat penting bagi memastikan kebolehbacaan para penonton. Seterusnya, merupakan panduan penggunaan elemen teks. Panduan pertama adalah ianya hendaklah ringkas tetapi padat. Semua maklum bahawa membaca teks pada skrin amat sukar dan ianya amat meletihkan. Sekiranya ianya disediakan di dalam kuantiti yang banyak. Kombinasi teks dan media yang lain sering membantu dalam keberkesanan untuk tujuan penggunaan teks tersebut. Dalam manakala daripada sudut reka bentuk, panduan menyatakan bahawa sesebuah aplikasi multimedia, teks yang digunakan haruslah separuh daripada penggunaan skrin. Panduan penggunaan yang kedua adalah gunakan typeface dan font yang sesuai. Panduan seterusnya adalah gunakan typeface dan juga font yang sesuai. Pastikan teks tersebut boleh dibaca dan juga pemilihan style tulisan dan juga warna teks. Kontras antara aksara ataupun perkataan dengan berlatar belakangkan yang berwarna amat memainkan peranan penting, tetapi elakkan menggunakan teks dan latar belakang yang seakan-akan warnanya, seperti contoh, teks berwarna kuning yang berlatar belakangkan color hijau. Topik yang kedua adalah elemen animasi. Animasi berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud bring to life ataupun dihidupkan. Animasi digunakan untuk memberikan gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Animasi membolehkan sesuatu objek yang penggun atau statik dapat bergerak dan kelihatan seolah-olah hidup. Di dalam topik ini, saya telah mempelajari teknik asas yang biasa digunakan bagi membantu proses penghasilan animasi iaitu keyframe, twinning, union skinning dan juga frame by frame. Manakala saya turut mempelajari tentang jenis animasi. Jenis animasi yang pertama adalah
lukisan animasi 2D, animasi 3 dimensi, animasi stop motion dan juga animasi cutout. Berikut adalah senarai animasi software ataupun aplikasi yang boleh digunakan dalam penghasilan sesebuah animasi, iaitu Canva, Powtoon, Adobe Animate dan juga 3D Movie Maker. Setelah animasi siap dibina, ianya boleh disimpan di dalam fail format GIF, MOV, AVI dan juga SWF. Di dalam bidang pendidikan, penggunaan animasi adalah sesebuah persembahan maklumat juga dapat menceriakan proses penyampaian. Ianya membolehkan sesebuah persembahan yang disampaikan kelihatan lebih hidup ataupun realistik berbanding penggunaan teks semata-mata. Animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan juga dinamik. Ini membolehkan proses membuat hubungan ataupun hubung kait mengenai sesebuah konsep atau proses yang kompleks lebih mudah dipetakan di dalam minda pelajar dan seterusnya membantu dalam proses pemahaman. Animasi digital juga boleh digunakan bagi membantu penyediaan persekitaran pelajar secara maya. Selain itu, animasi menjadikan sesebuah pembelajaran lebih menyeronokkan. Persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh teknologi animasi mampu memudahkan proses penerangan konsep ataupun demonstrasi sesuatu kemahiran. Ianya membolehkan pelajar memanfaatkan lebih banyak daya dalam proses pengumpulan maklumat. Secara tidak langsung, ianya mempercepatkan proses pemahaman serta dapat mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh yang lebih lama di dalam ingatan. Sampai di sini sahaja video refleksi saya pada kali ini. Ianya adalah sebuah pengalaman yang menyeronokkan semasa proses pembelajaran subjek multimedia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Media Dr. Dayana dan juga Dr. Noor Ashikin kerana memberikan pembelajaran yang amat menyeronokkan dan juga ilmu pengetahuan yang telah disampaikan. Sekian, terima kasih.